Ini maknanya memandang dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Kita baca Quran dengan mata hati, bukan kita baca Quran dengan mulut. Kalau baca dengan mulut, semua orang baca. Syaitan pun baca Quran. Syaitan lagi pandai baca. Macam-macam kiraat. Ya? Nampak? Tapi kenapa dia tidak berubah? Tetap jadi syaitan juga. Benda ni kita kena fikir. Sebab apa? Kita jangan ditipu. Alhamdulillah hari ni aku dah baca 1 juz. Ya ke? Suami nak kahwin 2 mengamuk. 1 juz mendek. Nampak tak? Aku dah baca 1 juz. Suami nak kahwin 2 mengamuk. Benda apa bodoh gitu. Tak? Tapi kalau kita kata orang marah. Tapi inilah realiti. Realiti manusia yang beramal bukan kerana Allah Ta'ala. Jadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala ni dia baca Quran dengan mata hati. Dia nampak Tuhan, apa Tuhan cerita tu dia kod. Dia fikir, dia renungkan, oh bahaya kalau aku kena ni bahaya. Baru dia nampak macam mana Tuhan jatuhkan seksa kepada orang Yaman. Kaum Sabak, orang Yaman. Kenapa Yaman jadi padang jarak, padang terkokor? Kalau kita pergi hari ni, padang pasir semua. Sebab apa? Kederhakaan tok nenek ni tadi. Jadi bila kita baca Quran, kita jumpa. Jadi kita pun berasa takut. Berasa takut. Nampak? Tapi manusia tak pernah insaf. Jadi sebab itu dia kata, kita perhatikan ayat Quran dengan hadis Nabi. Ini berita yang paling reality. Kelana-kelana berah apa berah ini semua benda biasa je. Itu hawa. Orang Perak panggil hawa. Tak? Orang sekarang panggil berah. Orang tua-tua panggil hawa. Hawa ni mati kucing. Mati ayam. Tapi hawa orang ni mati orang. Tak? Sebab orang tu makan hawa. Makan babi. Makan binatang pelik-pelik. Tak? Jadi datanglah tentera Allah. Ni orang pun takut. Semua pakai purdah. Semua pakai topeng. Saya pun dekat airport tanya, kenapa kamu pakai topeng? Pekerja-pekerja ke airport tu. Saya tanya saja, awak tanya. Kenapa pakai topeng? Takut virus. Dia kata takut virus. Orang tak pakai topeng ke pakai topeng, mati semua. Saya khabar. Tapi dia kata lambat sikit. Nampak? Maknanya pada dia orang tak ada apa-apa pun benda ni. Mati-mati lah. Nampak? Apabila orang itu tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan dia dengan kematian tu tak ada apa-apa pun. Dia tak rasa teruja nak beramal ibadat pun. Dia tak nak berubah. Dia tak nak berubah. Jadi sebab itu orang yang membaca Quran dengan mata hati, baca kisah sahabat, kisah wali-wali yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang menyebutkan sangat takut kepada siksa Allah dan maksiat dan beberapa hisab dalam akhirat. Dan bagi orang membanyakkan bimbang akan dunia, ini penyakit kita lah, banyak bimbang akan dunia. Apa banyak bimbang akan dunia? Anak nak makan apa, cucu nak duduk mana nanti, kenapa dia tak pergi sekolah. Itu kita bimbang. Ya? Kita tak bimbang anak dan cucu kita ni kenapa tak semaya, kenapa tak berzikir, kenapa tak takut Allah. Nak makan ni bukan susah berbenar. Kalau takat nak makan ni tak adanya susah di tanah Melayu ni. Yang susahnya masalah nak beramal ke iman dan Islam ni payah. Kalau bak makan minum tak usah bimbang lah. Sebab orang Malaysia semua gemuk. Gemuk. Tak ada kita orang jumpa orang Malaysia melepek tepi jalan tidur. Tak ada. Dah. Belaga gemuk ada. Orang Malaysia. Jadi tak usah bimbang bak dunia ni. Jangan adalah hati kita. Bila kita sampai hujung umur ni, jangan bimbang tentang dunia. Macam mana nak buang tu Ustaz? Zikir banyak-banyak. Hari Jumaat pergi ziarah kubur. Tak, supaya lembut hati ni. Hati ni jadi lembut sikit. Jadi kuranglah bimbang. Kalau tidak kita sehati. Kita macam tak percaya Allah yang bagi makan. Ini satu penyakit.
Kamu tak kerja, nak kerja apa? Lantak dia lah, nak kerja apa lantak je lah. Semua kita nak mikir, kita sakit jantung. Ya? Tu kita kena ingat baik-baik. Dan engkau tilik pula akan kehinaan dirimu dengan nisbah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya itu, dan firman Allah Taala dalam hadis qudsi, haula'i fil jannati wala ubali wa haula'i fin nari wala ubali. Mereka itu yang masuk ke dalam surga dan tiada aku hiraukan. Nampak? Tuhan tak hirau pun orang masuk surga. Dan mereka itu yang masuk ke dalam neraka dan tiada aku hiraukan. Pun Tuhan tak heran. Orang masuk neraka, orang masuk surga, Tuhan tak heran. Jadi ini yang kita kena bimbang nasib kita. Kita kena bimbang nasib kita sebab masa sikit je lagi kita boleh ada atas dunia ni, maka kita tingkatkan lagi kita punya amalan. Dan adalah yang demikian itu, bila kita dengar hadis kursi ni, Tuhan tak heran, membawa kepada takut akan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala bersifat dengan kaya yang mutlak. Maknanya makna kaya ni tidak berhajat kepada sesiapa pun. Tu makna kaya. Tidak berhajat. Kita kaya macam mana kita kaya pun still berhajat. Kepada driver, kepada kereta, kepada makanan, kepada bodyguard. Memang kita kaya, duit kita banyak. Berbilion-bilion. Tapi kita masih berhajat kepada makhluk. Allah tidak berhajat kepada malaikat. Tidak memerlukan manusia nak semayang, nak sembah dia, duk zikir, tak ya. Tuhan tidak perlukan itu semua. Itu yang kita katakan kaya yang mutlak. Dan jikalau dimasukkannya akan segala manusia itu ke dalam surga, nescaya tiada bertambah kemuliaan Allah Ta'ala. Tuhan tetap mulia. Dan jikalau dimasukkannya akan segala manusia itu ke dalam neraka, nescaya tiada jadi kekurangannya. Jadi walaupun semua masuk neraka pun Tuhan tak jadi lemah. Dan jikalau telah diketahui akan kebesaran Allah Ta'ala seperti yang demikian itu, nescaya jadi takut akan dia. Jadi itu penting ilmu ni tadi. Bila kita tahu hebatnya Allah Ta'ala, mulianya Allah Ta'ala, jadi kita datang perasaan takut. Maknanya Tuhan tak heran pun dekat kita. Jadi kita yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Allah tidak memerlukan kita. Kita yang akan menanggung azab sengsara. Tuhan tidak memerlukan kita. Dan dari kerana inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi lianna a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah. Demi Allah, sesungguhnya aku yang terlebih mengetahui daripada segala mereka itu dengan Allah Ta'ala. Dan kerananya aku yang terlebih takut daripada segala mereka itu bagi Allah Ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang paling kenal Allah. Malaikat pun tak kenal Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling kenal Allah Ta'ala. Dah jumpa Allah Ta'ala. Dia kata, aku yang paling takut pada Allah. Bila kenal Allah, lagi takut. Jadi sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu dia nak jumpa dengan Allah Ta'ala, bila dia sampai dekat Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril nak melepaskan Nabi ni. Tapi Malaikat Jibril tak cakap apa, dia tahu Nabi ni mukasyafah. Nabi berjalan 3 langkah, dia toleh ke belakang. Wahai Jibril, ada apa hajat kamu dengan Allah Ta'ala? Makna dalam hati Malaikat Jibril itu dia boleh baca dah. Ada? Malaikat Jibril kata, aku malu ya Rasulullah. Tapi kau mintalah kepada Allah Ta'ala, semoga aku ni dipelihara daripada tipu daya Allah. Itu Malaikat Jibril tu. Malaikat Jibril pun takut. Ni kita yang tak ada apa-apa ni. Yang banyak dosa, beramainya entah ke tengah ke tepi, semayangnya pun macam jebon. Tak ada, nothing special lah. Tak ada apa yang nak dibanggakan. Lagilah patut kita kena takut. Nampak tak? Malaikat dia tak pernah buat dosa seumur hidup dia. Dia pun takut. Dia maksum. Malaikat-malaikat ni tak ada dosa.
dia pun takut dengan Allah. Yang kita banyak dosa, selamba je pergi menyoping. Selamba je pergi pasar tani, elok ada gedik. Nampak tak? Tak ada rasa apa-apa. Cuba kita fikir. Bahayanya diri kita ni. Jadi kitalah patut lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita datang daripada lautan dosa dan maksiat. Ni tu Nabi kata, aku Nabi mana ada dosa? Dia maksum. Dia tak ada dosa. Dia paling mulia kekasih Allah. Dia pun takut. Sepatutnya dia tak takut lah. Dia pun takut. Ini akhlak yang mulia ni. Dan lagi firman Allah Ta'ala bagi Nabi Daud AS. Ya Daudu, khafni kama takhafus sabu'al dhar. Hai Daud, takuti olehmu akan daku. Seperti engkau takut akan binatang yang buas, yang sangat memberi mudarat. Macam mana kita takut dekat binatang buas, takut ke rimau, takut ke buaya. Maka kita kena lebih takut lagi kepada Allah Ta'ala daripada binatang buas ni tadi. Jadi benda perasaan takut ni, dia bukan boleh buat-buat. Dia kena datang daripada hati nurani kita sendiri. Jadi sebab itu hati tu kena bersih dengan zikir Allah. Barulah datang sensitif. Perasaan takut tu akan hadir. Kalau dia tak bersih, payah. Dia susah nak teroyak pun payah. Dia teroyak sebab apa? Cincinnya hilang entah ke mana. Itu dia teroyak. Mencarinya. Dalam kereta, dalam rumah, dalam almari. Teroyak dia. Tak? Tapi kalau dia tak semayang, dia mendedahkan aurat, dia mengumpat orang, apa hidup. Tak ada. Dia baca istighfar apa? Astagfirullah. Sambil tengok televisyen dari tindu. Astagfirullah. Dia tak ada rasa. Nampak tak? Perbezaan orang ni tadi. Jadi kita jangan jadi kopi tu. Jangan kerana duit hilang. Kerana benda-benda kita hilang, kita teroyak. Tapi iman kita hilang, amalan kita hilang, kita tak ada rasa apa-apa. Tak nangis pun. Ini bahaya. Dan adalah diserupakan oleh Allah Ta'ala, takut akan dia seperti takut akan binatang yang buas itu kerana adalah ia membinasakan orang yang tiada ia hiraukan seseorang. Jadi binatang buas ni dia peduli apa? Tak? Jadi sebab itu kita kena takut. Sebab dia boleh membunuh kita. Boleh membinasakan kita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khafa Allah khafahu kullu syai' wa man khafa ghaira Allah khafa min kulli syai'. Barang siapa takut akan Allah Ta'ala, nescaya takut akan dia oleh segala sesuatu. Bila kita takut dengan Allah, semua takut dekat kita. Jin pun takut, rimau pun takut, manusia pun takut. Dan barang siapa takut akan lain daripada Allah Ta'ala, nasihat takut dia daripada tiap-tiap sesuatu. Ini kita nak kena faham Nabi dah khabar. Maknanya, kalau kita takut dengan Allah, kita tak akan takut apa-apa. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah Ta'ala, kita akan takut. Takut jin, takut hantu, takut itu, takut. Macam-macam takut lah. Takut virus. Semua akan jadi ketakutan. Tapi kalau kita takut kepada Allah, virus tu pun lari takut. Takut ke kita? Itu kita nak kena faham benda ni. Dan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat wa huwa rajulu yashriqu wa yadhni. Qala la, bal ar-rajulu alladhi yusalli yasumu wa yatasaddaqu wa yakhafu an la yuqbala minhu. Ya Rasulullah, apa maksud ayat Suratul Mu'minun? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat. Mereka itu yang mendatang akan sesuatu yang mereka datangkan akan dia. Dan adalah hati mereka itu takut akan Allah Ta'ala. Apakah maksudnya itu? Mereka laki-laki yang mencuri dan berzina. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan.
Maknanya bukan dia datang pada Allah dengan dosa, bukan. Mereka itu ialah orang yang takut akan Allah Ta'ala, yang semayang dan yang puasa dan memberi sedekah, padahal ia takut bahawa tiada diterima oleh Allah Ta'ala daripadanya. Ini makna takut ni tadi. Takut Allah tak terima ibadat. Takut Allah tak terima ibadat. Bukan kita takut yang masalah dosa tu, itu dah wajib takut dah. Tapi yang dikehendaki oleh ayat Quran ni tadi, orang yang jumpa Allah Subhanahu Taala, dia takut Allah tak terima semayang dia. Sebab nak semayang ni bukan senang, susah. Semayang ni susah, bukan senang. Kalau senang, banyak orang boleh semayang. Tak? Sebab Allah dah sebut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang betul-betul semayang yang diterima oleh Allah Subhanahu Taala, semayang dia tadi boleh mencegah diri dia daripada melakukan maksiat dan kemungkaran. Tapi dia masih buat maksiat, dia masih lagi melakukan kemungkaran, tapi dia semayang. Sebenarnya dia tidak sembahyang. Itu kata berat semayang ni. Sebab itu kita kena jaga luar dalam semayang ni, zahir dan batin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min mu'minin takhruju min 'ainaihi dumu'un wa in kanat misla rasil dhubabi min khasyatillah ta'ala thumma yusibu syai'an min zahiri wajhi illa harramahu Allah ta'ala 'ala an-nar. Tiada daripada seorang hamba yang mukmin yang keluar daripada matanya itu beberapa air matanya. Dan jika ada air matanya seumpama kepala lalat, sikit sangat keluar, daripada sebab takut ia akan Allah Ta'ala. Kemudian maka terkena air matanya itu akan sesuatu daripada zahir mukanya itu, melainkan diharamkan oleh Allah Ta'ala akan dia atas api neraka. Jadi sebab itu kita ni disuruh duduk seorang-seorang tu, kita menyesali diri kita, takut Allah tak terima semayang kita, tak terima bacaan Quran kita, tak terimalah amal ibadah kita. Jadi menitik air tu kena sikitlah pipi kita, maka seluruh jasad kita diharamkan daripada api neraka. Itu yang bagus kita duduk seorang-seorang, duduk kat rumah, beramai, bukan duduk seorang tengok televisyen. Jadi duduk tengok televisyen ni ahli neraka, bukan ahli syurga. Sebab buang masa sia-sia. Orang patut duduk berzikir. Kalau tengok ceramah lah, ceramah pun merepek, kerja gelak ketawa, ceramah benda. Ada? Jadi kita kena beramal. Jangan buang masa sia-sia. Rugi. Ini satu pasal pada menyatakan kelebihan khauf, takut, dan menyatakan menggemarkan di dalam khauf. Macam mana kita nak suka pada takut ni tadi. Ketahui olehmu, kita mula lambat, kita berhenti lambat, boleh? Ke nak balik dah? Okey. Dah maaflah saya terlambat tadi. Tidur kat Bukit Bintang je, bukan tidur kat rumah Subang. Sebab nak datang awal tu. Dah kehendak Allah apa itu. Ketahui olehmu, bahawasanya kelebihan khauf itu diketahui dengan dua perkara. Pertama, dengan iktibar fikir dan nazar. Dua cara kita nak tahu kelebihan takut kepada Allah. Yang kedua, dengan iktibar dalil ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelebihan khauf dengan iktibar cara-cara dengan berfikir dan memerhatikan itu, nazar itu memerhatikan, fikir dan perhati, fikir perhati. Maka iaitu engkau tilik bahawasanya tiada martabat yang tinggi dan tiada maqam kedudukan yang terlebih mulia daripada makrifat akan Allah Ta'ala. Dan dengan dia dapat bahagia di dalam dunia dan di dalam akhirat. Maka adalah sesuatu yang menyampaikan kepada yang demikian itu, iaitu makrifat akan Allah Ta'ala, iaitulah terlebih afdal dan terlebih tinggi pula. Kita tengok orang masuk syurga. Sebab apa orang masuk syurga? Sebab dia kenal Allah. Dia buat tu kerana cinta kepada Allah.
Tak. Dia buat tu kerana sayang kepada Allah Ta'ala. Dia berbeza. Yang kita buat ni kerana pahala. Beza. Dengan orang buat kerana cinta. Ada dua perkara yang berbeza. Jadi dia kata kita perhatikan. Jadi orang yang ma'rifatullah ni, orang martabat yang mulia, dunia akhirat mulia. Orang yang ma'rifatullah ni. Jadi macam mana nak mendapatkan dia? Inilah kita kena usahalah. Kena usaha. Memang kena berlawan dengan nafsu. Dan adalah khauf, takut itu menyampaikan kepada makrifat. Kerana dengan takut itu membawa kepada menjauhi segala maksiat yang zahir dan yang batin. Dan dengan takut itu membawa membanyakkan berbuat taat yang zahir dan batin. Mana sebab itu penting perasaan takut ni tadi. Supaya dia menjadi sempadan. Jangan kita langgar. Bahaya nanti Tuhan marah. Orang marah tak apa. Kita ingat itu je. Tuhan marah. Kita pun makan sampai habis. Tak lalu, tak apa sedap. Tapi silap dah terambil. Tapi nanti Tuhan marah. Kita pun makanlah pelan-pelan. Ingat Tuhan marah je. Kalau ikut perangai lama. Lantak je lah. Tak, perangai buruk ni. Tapi sebab kita ni buat kerana Allah. Kita makan kerana Allah ni tadi. Walaupun tak sedap, tawar habiar. Tak ada rasa apa benda pun. Tak. Kata laksa. Tak. Jadi kita pun makan jugalah. Sebab awak dah beli ni tadi. Nak buat sendiri malas. Orang tua. Tak. Jadi kita pun makan kerana Allah. Ni ada beza tu. Kita tak suka. Tapi sebab takut Tuhan marah. Sebab Tuhan kata membazir ni adik-beradik syaitan. Tak. Sebab itu lain kali jangan beli. Sebab itu ada setengah restoran dia denda. Tak habis dia timbang kena bayar. Tak. Sebab membazir. Makan ni biar yang kita nak makan. Tapi kita makan juga kerana takut kepada Allah. Ini power. Dan inilah ibarat daripada taqwa. Iaitu martabat yang terlebih tinggi. Dan yang terlebih mulia. Dan yang terlebih afdal, yang terlebih utama. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahawasanya orang yang terlebih mulia daripada kamu kepada Allah Ta'ala itu. Iaitu orang yang terlebih takut akan Allah Ta'ala. Ini martabat mulia. Maknanya orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Dia tak kira siapa. Tuhan tak kira kaya miskin. Bangsa apa, keturunan siapa. Tak. Dia kira orang yang bertakwa. Jadi sebab itu Tuhan ini dia maha adil. Jadi kita tak usah susah hati. Siapa yang bertakwa, Tuhan akan pilih dia. Tak kira dia siapa. Siapa yang tidak bertakwa, Tuhan tak pilih dia. Tak kira dia siapa. Sebab Tuhan dah letakkan syarat kepada zatnya yang mulia. Dan lagi khauf itu, takut itu, membawa kepada membanyakkan zikirullah. Nampak? Ciri-ciri orang banyak zikir ni sebab apa? Sebab dia takut yang dia zikir tu. Sebab dia takut pada Allah tu. Jadi banyak berzikir. Banyak tu berapa? Sekali duduk tu minimum 1000 lah. Sekali duduk. Lepas sembang subuh tadi tak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1000. Bukan banyak pun. 1000. Boleh beli apa 1000 ringgit? Nak pergi ke pavilion, tak usah lah. Bawa ke pasar tani mungkinlah. Betul? Nak bawa ke Mekah, roti canai pun 7 ringgit. Lagilah. Kalau duduk Mekah 1000 tu sejam habis dah. Tak boleh nak buat apa pun. Nak beli ke cucu pun tak ada. Betul? Habis zikir 1000 banyak. Baru kita tahu sikit rupanya 1000 ni. Tapi minimum 1000 baru datang malaikat. Kalau kurang pada 1000, malaikat tak datang. Sebab nak buat 1000 tu berlawan dengan nafsu ni. Berlawan diri tu tak apa nak suka. Tak tahulah sebab apa. Sebab apa tak suka sebut nama Allah? Cuba kita tanya, sebab apa tak suka?
Cuba kita tengok depan cermin. Kenapa kau tak suka sebut nama Allah? Dia tanya, duduk depan cermin tu. Kenapa tak suka? Apa masalah kamu ni dengan Tuhan? Kamu musuh Tuhan ke? Ke kamu tidak memerlukan Tuhan? Tak kena tanya. Benda ni kena tanya diri kita sendiri. Sebab malas. Patut pada usia kita ni dah 40 tahun dan ke atas ni, umur orang mati. Umur aku Nabi kata 60 dan 70. Jadi kalau kita dah melepasi 60 ni, makna kita ni mayat yang berjalan. Kita ni mayat yang berjalan. Mayat pergi makan kenduri. Pasal apa mayat tu nak pergi makan kenduri? Dia dah nak mati dah. Betul tak betul? Nabi kata umat aku ni umur 60 dan 70. Nabi yang khabar. Jangan marah ke saya buat apa? Marah ke Nabi. Jadi Nabi khabar. Jadi patut kita sedarlah. Nabi nak suruh kita sedar. At any time kamu boleh mati. Jadi kenapa kamu tak sibuk tentang urusan kamu dengan Allah? Sibuk urusan anak cucu, lantaknya lah dia pun ada maknya. Ni orang tua-tua kan suka sibuk. Yang muda tak faham, dia tak ada cucu. Kita orang tua ni, cucu ada ni kita faham. Tengok budak tak sekolah, kita, apa budak ni tak sekolah. Kita datang mikir. Tok nenek ni. Jadi, lantaknya mak bapak dia ada. Udah. Jangan fikir. Semua kita nak fikir bila nak baca Quran. Wirid tak habis lagi. Kita semua kena ada target. Tiap-tiap hari aku kena selawat Nabi 100,000. Kena letak target. Jangan letak target 10,000 sekejap je. Target mesti tinggi. Faham? Macam kita berniaga. Target nak beli Malaysia. Power. Bukan nak beli Kuala Lumpur. Malaysia ni kita punya. Power. Target mesti tinggi. Selawat 100,000. La ilaha illallah 100,000. Istighfar 100,000. Quran mesti baca satu hari 10 juz. Target tinggi. Tapi sehari baca 10 ayat. Tapi target, kita tiap-tiap kita kira, kenapa aku tak boleh nak achieve this target? Baru semangat kita akan naik nak beramal. Bukan senang nak beramal ni, susah ibu-ibu. Sebab itu dia kena ada coach. Kena ada jurulatih. Kalau tidak berhasil. Jadi itu kita kena ingat. Ciri-ciri orang takut ni, dia banyak zikir Allah. Dan melazimkan hadir hati kepada Allah. Mana hatinya ingat Allah semedang. Sokma-sokma ingat Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Sokma-sokma. Semedang ingat Allah. Sentiasa ingat Allah. Hati dia. Dia tak pernah lupa. Jadi sebab itu kena ada sebih ni. Kena ada tasbih, ada counter kat tangan tu. Supaya dia jangan ingat ke lain. Takkan counter kira duit, mana ada. Kira duit kalkulator. Counter kat jari kita tak? Subhanallah. Allah bawa 100. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nampak? Jadi kita memberi semangat kepada diri kita untuk berubah. Dan adalah membanyakkan zikir itu melazimkan akan mahabbatullah. Jadi bila kita banyak sebut nama Allah, kesan dia akan memberi satu perasaan sayang dan kasih kepada Allah. Kesan dia tu. Jadi macam mana kita nak mengubah manusia ni? Suruh dia banyak zikir la ilaha illallah. Jangan suruh dia semayang. Suruh dia banyak zikir. Pesan dia, banyakkan zikir la ilaha illallah. Kamu pergi mana? Zikir la ilaha illallah. Nanti dia pergilah semayang. Suruh ingat Allah dulu. Sebab kalau tak ingat Allah, semayang pun tak dapat apa juga. Fawailun lil musalli. Tak dapat apa juga. Sia-sia juga semayang. Suruh dia ingat Allah. Jadi bila ingat Allah, semua pekerjaan Allah Ta'ala dia akan buat. Tapi kalau tak ada ingat Allah, semua pekerjaan Allah Ta'ala ni membosankan. Dan mahabbatullah itu melazimkan jinak hati, mesra hati kepada Allah Ta'ala. Iaitu sentiasa hadir hati kepada Allah Ta'ala di dalam sekalian kelakuan dan di dalam sekalian perbuatan. Itu kesan berzikir. Jadi sebab itu, saya pesan banyak-banyak kita banyakkan berzikir. Lepas semayang, 1,000. Jadi kalau satu hari 5 kali kita semayang, kita ada 5,000.
Waktu free lain, zikir lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Apa nak dibuat? Apa nak ngejar, apa nak ngumpul duit, nak beli gelang baru ke? Tak payah. Apa nak buat? Nak buat apa saya tanya? Itu yang banyak orang jadi penganggur. Sebab dia tak tahu beramal yang paling mulia, iaitulah la ilaha illallah. Sebab itu kita tengok banyak orang pencen pergi melancong. Sebab stres. Stres, tekanan perasaan. Awak dah tak lawa lagi, dah kerepot. Bubuhlah macam-macam maskara pun tak cantik dah. Jadi, moh kita melancong. Itu. Nak menenangkan hati ni tadi. Suami mati dah. Nak menenangkan hati. Nak kahwin lagi siapa? Dah, awak dah kerepot. Tak ada orang dah. Jalan pun dah ketar-ketar. Jadi kita nak tenangkan hati. Udah kulu kelio. Ikut anak bawa kulu kelio. Buang masa. Apa perlu buat? Duduk rumah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu cara dia. Zikir. Baru hati akan tenang. Kalau tidak, hidup atas dunia ni runsin. Kita ingat orang duduk rumah kecil tu runsin dah. Lagi besar lagi runsin. Nampak tak? Orang tak ada. Anak pun jarang balik. Rumah 10 bilik. Lari malam yuk. Jadi tak. Jadi kita dah di hujung usia ni, banyakkan berzikir. Kebanyakan saya jumpa orang tua-tua pergi melancong tu, tak ada zikir. Tak tahu nak buat apa. Gelak, jumpa kawan, gathering. Buang masa. Pergi umrah pun melepak di kedai. Bukan tawaf Kaabah, tawaf ke kedai. Dia dah pergi sebagai pelancong. Dia bukan pergi sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Ni punca jadi sebab tidak berzikir. Jadi kita dah tahu dah punca hati tak tenang, resah dan gelisah ni bukan sebab tinggal seorang dah. Tidak berzikir. Tu yang resah gelisah tu. Kenapa orang duit banyak pun susah hati? Sama juga, tidak berzikir. Sebab takut duit kurang. Tiap-tiap hari check account. Nampak tak? Sampai kerani bank tu kenal dah. Ini makcik ni lah ni. Nak ngecek duitnya tinggal berapa. Ada lagi makcik 500,000. Dia khabar. Dia jangan kurang. Dia dengar 400,000 terus dia dah. Macam orang gila dah. Dia dengar 500,000. Iyalah, terima kasih nak ya. Biar letak telefon. Bukan ada wirid. Tengok televisyen. Tak ada kerja. Rugi. Jadi pekerjaan yang paling mulia, la ilaha illallah. Ingat tu, jangan kita membazir waktu. Rugi. Kemudian dia kata, semua keadaan sentiasa ingat Allah. Dan adalah yang demikian itu membawa kepada makrifat kepada Allah Ta'ala. Dan tiada yang terlebih afdal dan tiada yang terlebih mulia di dalam dunia ini dan di dalam akhirat nanti melainkan makrifat kepada Allah Ta'ala. Dia dah sebut awal-awal dah. Dunia dan akhirat, orang yang kasih kepada Allah Ta'ala, orang yang kenal Allah, inilah orang mulia. Orang tak kenal Allah, itulah orang yang hina. Wali'azubillah. Minta Allah lindung kita. Dan dari kerana inilah dinamakan oleh Masyaikh Ali Sufi, makrifat itu akan syurga yang muajjalah. Iaitu syurga yang disegerakan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya yang arifin itu di dalam dunia ini. Dan iaitu terlebih afdal daripada syurga yang disediakan bagi mereka itu di dalam akhirat. Sebab kalau atas dunia kita dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita akan sentiasa bahagia. Hati kita akan sentiasa bahagia dan ceria. Buat apa kita naik kereta besar, rumah besar, bini besar, semua besar. Laki pun besar. Tapi nak buat apa? Hati resah dan gelisah. Tak tenang. Kerja bergaduh je laki bini. Nak buat apa? Jadi kita nak hati tenang. Jadi nak tenang, banyakkan berzikir.
Seperti kata Ibnu Ibad di dalam syarah hikam dari Syekh Ibn Athaillah rahimallahu taala, dia kata apa? Inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yastaq ila jannatil akhirah wa hiya ma'rifatullah. Bahwasanya di dalam dunia ini ada syurga. Dalam dunia ini pada syurga. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, ke dalam syurga dunia ni tadi, saya tiada ingin akan syurga yang di dalam akhirat. Iaitu apa? Makrifat akan Allah Ta'ala yang dibukakan oleh Allah Ta'ala di dalam hati orang yang menjalani akan tarekat ahli sufi. Jadi nak dapat syurga makrifah ni mesti kena beramal ilmu tarekat dan tasawuf. Kalau tidak, tak jumpa. Ya, tak jumpa barang ni. Tahulah, tahu. Membaca tahulah. Tapi tak jumpa. Tahu-tahu. Tapi kat mana? Sebab dia tak nak beramal ilmu tarekat. Sebab dia tak nak merendahkan diri. Dia tak nak ikut disiplin. Sebab bila beramal ni, dia kena ada disiplin. Kalau tak ada disiplin, tak jadi. Jadi dia tak nak kena kontrol. Jadi dia nak bebas. Maka dia tak akan kurus. Melainkan beratnya 130 kilo. Sebab tak ada disiplin. Dia kena ada disiplin. Jadi ma'rifatullah ni nak dapat dia dengan menjalani. Maknanya beramal akan tarekat ahli sufi. Adapun kelebihan dengan iktibar dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka iaitu beberapa banyak yang tiada terhingga. Itu banyak menolak. Kalau kita baca Quran, baca hadis, macam-macam iktibar kita akan jumpa supaya kita takut kepada Allah Ta'ala. Banyak sangatlah. Nabi cerita, Allah cerita orang kena seksa dalam neraka ni macam-macam. Kalau kita tak takut juga, rugilah. Silap. Silap besar. Dan kata Hujatul Islam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan memadalah akan dikau dalil yang menunjukkan atas kelebihan takut itu barang yang menghimpunkan Allah Ta'ala bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala daripada petunjuk dan rahmat dan ilmu dan keredaan. Dan iaitu tempat perhimpunan segala maqam orang yang dalam syurga. Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun, petunjuk dan rahmat bagi mereka yang takut akan kebesaran Tuhan mereka itu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, hanya saja orang yang takut akan Allah Ta'ala daripada hambanya yang ulama. Dan lagi firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an, zalika liman khasya rabbah, telah reda Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan reda mereka itu daripada Allah Ta'ala adalah demikian itu bagi orang yang takut akan Tuhannya. Jadi ini Imam Ghazali sebut. Kelebihan orang yang takut ni tadi, orang ni akan dapat rahmat, dapat petunjuk, dapat ilmu. Tuhan akan bagi semua. Jangan takut. Orang selalu takut rezeki, nak makan apa. Jangan takut. Rezeki ni daripada Allah Ta'ala. Adalah Tuhan nak bagi. Jangan kita susah hati. Saya rasa cukuplah takat itu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Boleh. Jadi kita fahamlah baik-baik. Kena beramal ibadat pada jalan Allah. Jangan malas. Kalau malas tak ada petunjuk, tak ada ilmu yang boleh membimbing kita. Melainkan tunggu mati je lah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa khatim lima sabaqa nasir haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdar 'azim.
اللهم تف علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب خلص بقلبنا على دينك لا طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد ختم الأنبياء ومرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله خطب الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman. Diminta kereta Honda WTF 8608 supaya mengalihkan segera sebab Ustaz nak keluar. Minta kerjasama Terima kasih.